Okey, semua boleh buka nota chapter 5. Chapter 5, chapter yang kelima, iaitu di bawah tajuk non-uniform flow in open channel, ataupun ada setengah sebut ununiform flow, ataupun ada setengah sebut non-uniform flow. So tak kisahlah apa sebutan tu. Yang penting awak kena tahu ianya adalah aliran yang tidak seragam. Okay. Aliran yang tidak seragam in open channel. Okay. Open channel ni semua dah tahu. Open channel ni adalah saluran terbuka. Okay. Saluran terbuka, saya rasa semua pun dah tahu ni. Saluran terbuka. Okey, saluran terbuka ni dia berlaku apabila tekanan dia, P dia adalah P atmosfera equal to 0. Okey, maknanya dia open lah. Dia bukan di bawah tekanan pipe, dia di bawah tekanan atmosfera equal to 0, macam sungai tu semua lah. Okey. Non-uniform flow, non-uniform flow kan, ini adalah aliran tidak seragam. Awak jangan tukar pula dengan istilah yang disebut sebagai aliran tidak mantap lainnya. Itu ialah unsteady flow ataupun non-steady flow atau apa saja kan. Itu merujuk pada keadaan alih. Yang ni merujuk kepada halaju. Okey, yang mana halaju awal dia adalah tidak sama dengan halaju akhir. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tidak seragam lah. Mana halaju dia ialah tak sama. Dia garis macam tu kan. Maksudnya tak sama lah. Jangan. Macam tu. B1 adalah tak sama dengan B2. Maka aliran ini dikatakan tidak seragam. Okey, ini awak kena tahulah. Sebelum kita belajar, kita kena tahu dulu apa yang kita belajar. Okey. Supaya kita ada imajinasi. Waktu kita belajar, imajinasi ni penting. Kan? Engineering penting imajinasi. Awak yang kata sastra aja penting imajinasi. Civil engineering pun penting juga. Sebab apa saya kata penting imajinasi? Sebabnya apabila awak dapat drawing arkitek, saya kata awak nak buat rumah, bangunan. Awak nak design bangunan. Sebelum awak design, awak mesti rujuk plan arkitek ke tak? Arkitek akan bagi drawing dia. Awak tak boleh nak mendahului arkitek, tak boleh. Arkitek dah siap dah drawing dia semua, developer dah puas hati dah dengan drawing arkitek, barulah arkitek tadi bagi pada awak. Ini sebagai engineer lah, awak pun akan dapat drawing arkitek. Saya ingat dulu waktu tahun 2005 saya grad, tahun 2004 saya grad. Tahun 2005 saya masuk konsultan. Ini cerita saya lah. Saya sebelum tu masuk kontraktor, kenapa kontraktor kan? Di site engineer. So saya pun bosan dah duduk kerja dengan site ni, rasa macam ada live. Dah panas, hujan apa semua kan. Saya ni dah lah hitam, bertambah hitam saya. Mengalahkan Bangla saya sini. Jadi saya masuk konsultan. Kan, pakai tie lah kan, duduk jabat aircon. So apabila saya dapat plan, mula-mula sekali saya kena design satu banglo, single story banglo. Banglo satu tingkat je. Saya punya first pass yang prinsipal bagilah, IR lah prinsipal, kita panggil prinsipal. IR tu bagi saya single story banglo, banglo satu tingkat. Saya tak tahu nak start kat mana. Saya dapat plan arkitek tu, tak tahu nak start kat mana. Dia bagi saya daripada pagi tu, saya tengok buku, tak tahu nak buat macam mana lah, apa semua kan.
Saya pakai Esteem. Pakai Esteem tu okey lah kan. Mula pakai Esteem, hantar pada prinsipal salah dia kata. Kan. Menyebabkan malam tu saya balik malam dah masa pukul 9, pukul 10 barulah saya balik rumah. Tak boleh buat, tak siap. Satu hari kat pejabat. Single story banglo, tak tahu macam mana nak design. Sedangkan masa belajar subjek design saya dapat A. Kan. Tapi tak tahu macam mana nak start design. Kan, saya ingat waktu tu jam saya kata silap ni aku sepatut kerja kontraktor je lah kan. Kontraktor ni senang kerja. Cuma masa je lah kan. Saya ingat waktu tu jam dekat saya kerja dekat Kelana Jaya, nak balik ke cyber. Saya punya family masa tu kat Cyber Jaya lah. Nak balik ke Cyber Jaya. Jam tu semua saya tak ada nak fikir nak berhenti kerja. Tapi esok tu saya pergi kerja dah, saya tanya, saya punya ada seorang dia punya associate lah. Company tu punya associate engineer, dia pun cerita kat saya sebentar dulu. Barulah saya ada boleh buat. Itu banyak salah. Sebab apa? Apabila arkitek bagi kita drawing, kita mesti melihat drawing tu dalam bentuk 3 dimensi. Kita kena nampak gambaran rumah tu. Sebab dia tak bagi kita bentuk 3D. Dia bagi kita semua bentuk 2 dimensi. Pandangan atas, pandangan pelan, pandangan sisi, cross section, pandangan belakang, depan. Itu dia bagi kita. Kan? Kita nak suruh kita design. Jadi kalau kita nak design, kita kena tengok pandangan tu mesti dalam bentuk 3D. Baru kita boleh start design. So alhamdulillah lah, saya pada hari kedua tu saya dah boleh start design. Dan malam tu tak balik lah saya. Tidur kat pejabat tu. Punya lagi jam di konsultan tu. Esok pagi tu dia hantar pada arkitek. Dan dia orang akan buat posting, tengok. Boleh buat tak boleh buat. Baru banglo satu tingkat, masa tu first task. Okay. Lepas tu baru terlibat dengan bangunan dan sebagainya. So penting gambaran tu penting. Supaya awak boleh nampak apa yang awak sedang buat. Lepas tu kena ada imaginasi juga. Lepas tu saya apabila saya start mengajar, saya akan cerita dulu apa benda ni. Tajuk ni cerita pasal apa. Kita takrifkan dulu tajuk ni kan. Iaitu tajuk ni dia menceritakan tentang aliran tidak seragam dalam saluran terbuka. Aliran macam mana? Apa contoh dia? Kan? Apa contoh aliran tidak seragam dalam saluran terbuka? Contoh dia ialah jeram, kawasan air terjun. Air terjun lah. Tapi macam jeram lah kan. Jeram ni biasanya berlaku di kawasan hulu. Kawasan hulu. Okay. Dia kawasan sungai yang berbatu-batu lah, kita panggil jeram. Kan, kawasan hulu. Iaitu ataupun kawasan sungai. Sungai yang berbatu. Ada batu-batu banyak kan. Itu dia menyebabkan berlaku non-uniform flow. Berlaku non-uniform flow disebabkan oleh sungai yang berbatu. Ataupun air terjun. Waterfall. Air terjun. Ataupun banyaklah kan. Contohnya banyaklah kalau nak cerita pada awak kan. Contohnya macam kawasan water treatment pula. Water treatment punya kan. Kan dia ada aliran dia. Kalau awak tengok dekat kawasan water treatment, dia ada macam sempak tu. Dia sempak kan. Ni kawasan water treatment. Awak belajar sempak kan, pergi kaji, ada sempak tu semua ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk mewujudkan supaya berlakulah uniform flow. Ada setengah sebut non, ada setengah sebut non. Bahasa Inggeris ni ada banyak standard dia kan. Ada UK, ada US, tak kisah lain tu lah. Okay. So, ni sempak
weir disebut dalam bahasa Inggeris ya, weir. Weir tu sempak lah, maknanya penghalang. Tembok, tembok boleh juga pakai istilah tembok. So aliran ni dia akan langgar tembok ni lah. Dia akan langgar tembok ni untuk menyebabkan berlaku aliran gloral ataupun non-uniform flow berlaku di sini. Tujuan dia ialah untuk apa? Untuk supaya apabila semasa proses treatment itu dilakukan terhadap air, dia boleh adun dengan baik ubat yang dimasukkan. Kalau aliran tu jenis aliran seragam je, dia tak berlaku lah. Okay. So akan berlaku lompatan hidro di kawasan ni lah. Biasanya akan berlaku lompatan hidro dan juga akan berlaku aliran genting dan sebagainya di area ni. Dan menyebabkan di kawasan kalau saya padam ni, dia fenomena ni biasanya dia bukan strict macam ni lah. Bila dah berlaku pelanggaran, dia akan jadi macam ni tu. Dia jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dan dia akan naik ke atas lah. Ke atas ni dia akan naik. Bawah ni akan turun dia. Okay. So, ini yang dinamakan sebagai aliran genting, kedalaman genting, halaju genting dan sebagainya yang akan kita belajar dalam chapter ni. Okay. So, selain daripada weir ni, yang ni yang manusia punya. Tapi kalau di kawasan jeram, biasanya batu-batu tu yang akan menyebabkan fenomena yang sama lah. Sebab tu awak tengok disebabkan halaju dia tak sama, halaju dekat sini, halaju dekat sini, halaju atas, bawah dia tak sama, itu yang dikatakan aliran tidak seragam. Ataupun contoh lain ialah seperti pantai. Boleh juga pantai. Kan? Pantai pun berlaku tapi tak ada sempak lah. Cuma ada kes tertentu pantai boleh juga di kawasan pantai di mana dipasang tembok apa yang panggil tembok penahan ombak macam itulah. Maknanya dia memperlahankan ombak. Biasa kat Jepun ada tembok pemusnah ombak macam itulah nama dia. Ada sebut penahan ombak, ada sebut pemusnah ombak dan sebagainya kan. So ini salah satunya mengelak daripada berlaku tsunami lah. So apabila kawasan yang mana ombak dia laju, dia akan pasang tembok ni dan menyebabkan dia boleh memperlahankan. Jadi berlakulah apa yang disebut sebagai aliran tidak seragam ni di kawasan ni. Jadi banyaklah, dia ada kegunaan dia dalam kejuruteraan. Pantai, ini biasa kita punya skop lah. Dan satu lagi ialah untuk rawatan air. Rawatan air di water punya treatment. Okay. Di loji rawatan. Dia ada kegunaan dia. Bukan kata tak ada kegunaan. Kalau benda tak ada kegunaan, kita pun tak belajar. Kita belajar benda yang ada kegunaan dia. Kita belajar. Sebab kita belajar civil engineering. Salah satu cabang daripada ilmu disebut sebagai sains gunaan. Apply science. Ataupun fizik gunaan. Apply fizik. Okay. Fizik gunaan. Maknanya ilmu fizik yang diguna pakai dalam kehidupan. Berbeza dengan yang zaman awak belajar sekolah dulu. Sekolah dulu awak belajar dan masa sekolah dulu awak belajar benda tu kadang-kadang teori saja dan awak tak tahu guna dia untuk apa. Bezalah dengan sekarang ni. Sekarang ni awak belajar semua ada kegunaan dia. Jadi lecturer dia kena mentakrifkan kepada pelajar supaya pelajar boleh tahu apa yang sedang dia belajar dan untuk apa dia belajar benda ni. Jadi awak tengok daripada chapter 1 hingga ke chapter 5 ni, last chapter, semua ada kegunaan, betul tak? Pump lah, dinding penahan lah, jadi benda-benda tu semua kita belajar. Okay? Ada kegunaan. Okay. Boleh dengar ke saya ni? Ke tidur semua? Cuba respon sikit. Boleh cik. Boleh cik. Jangan tidur lagi. Assalamualaikum cik.
Saya Kalau Muhammad Iqbal. Kenapa? Saya Brandon baru masuk. baru masuk. Sekejap lagi lah. Awak ni seorang tengah mengajar, baru suruh ambil attendance pula. Sekejap lagi lah. Minta maaf. Tadi masuk awal. Okey, so bila awak baca ni, awak baca lah, jangan tak baca pula. Kita kena baca kadang-kadang apa benda yang dicakap ni kan. We are defined flow of flows uniform to be velocity of flow, depth of flows of depth of the channel and area of cross-section remain constant for a given channel. On the other hand, velocity of flow, depth of flow, area of cross-section remain constant for a given length of pipe. The flow is non-uniform. Okey, ini apa yang dia takrifkan sebagai non-uniform tadi lah, iaitu berlaku perubahan. Dia kata dia berlaku pada dia kata berlaku perubahan hal laju. Okey, berlaku perubahan hal laju pada V1 dan V2, iaitu hal laju 1 dan hal laju 2. Okay. Sebabkan berlaku perubahan ni, maka berlakulah apa yang disebut sebagai non-uniform flow atau non-uniform flow ni berlaku disebabkan oleh berlakunya perubahan hal laju. Itu yang dia beritahu kita lah kan. Apa lagi dia cakap tadi? Okey, dan perubahan ini berlaku disebabkan oleh berlaku perubahan kedalaman. Berlaku perubahan kedalaman. Maknanya ada sepak ataupun ada juga yang jenis sepak yang jenis ada gambar rajah ni kalau office ni. Ada macam-macam lah kan. Ada juga yang jenis macam ni. Jenis macam ni. Trapezium. Jenis trapezium. So ada macam-macam lah. Kan. Ada juga bentuk V. Dah awak belajar banyak jenis kan. Sepak kan. Awak ada belajar dalam makmal. Ada sepak bentuk V. Okay. So ini menyebabkan berlakunya perubahan kedalaman. Okay. Ini keadaan ini menyebabkan berlakunya perubahan kedalaman. Nilai perubahan kedalaman ni berbanding dengan kedalaman yang kat sini. Kalau kononnya sini tak ada lah, sini dia ada, itu sama juga, atau sini pun sama juga kan. So berlaku perubahan kedalaman menyebabkan berlakunya perubahan hal laju. Okay. Sebab perubahan kedalaman kat sini menyebabkan berlakunya perubahan hal laju. Okay. Sebab apa? Sebab nilai D1 kita kena tengok pula channel kita ni bentuk apa. Kalau channel ni bentuk dia segi empat, formula dia panjang dan lebar, itu adalah luas. Okey. Dan formula yang kita pakai ialah luas ialah lebar saluran, kita pakai B lebar saluran darab dengan Y. Y ataupun darab dengan D. Okay, biasa kita pakai, tak kisahlah pakai D ke Y. Okay, biasa kita pakai Y. Okay. Ataupun pakai D pun juga. Pakai Y lah. Sebab dia merujuk pada graf kan. So kita pakai Y. So itu adalah luas. Okay, itu adalah luas. So kat sini pakai Y1, kat sini Y2. Okay, kat sini adalah Y2. So perubahan kedalaman ini menyebabkan berlakunya perubahan hal laju. Okay, perubahan kedalaman ini menyebabkan berlakunya perubahan hal laju. Sebab apa? Sebab formula yang kita pakai ialah Q sama dengan A B. Atau kalau awak dah dapatkan nilai V, maka V ni dia akan jadi Q bagikan dengan A. So A ni tadi, apabila perubahan A berlaku, maka berlakulah perubahan B. Okey. Tetapi dalam kes ni, Q dia adalah sama. Walaupun dalam otak nanti dia ada cerita tentang Q berbeza, tapi yang tu abaikan dulu. Q kat sini, Q
Q1 sama dengan Q1 sama dengan Q2. Iaitu Q yang berada dekat sini mesti dia sama. Sebab apa sama? Sebab kita sekarang ni bukan bercerita tentang steady flow dan non steady flow. Kita bercerita tentang uniform flow dengan non uniform flow. Okay, so kita tak bercerita tentang Q. Kita beranggapan keadaan alir adalah sama. Ini ialah berdasarkan apa yang awak belajar semasa dalam subjek fluid mekanik, iaitu tentang prinsip keabadian jisim. Betul tak? Prinsip keabadian jisim. Keabadian jisim ni awak belajar semasa dalam subjek fluid mekanik kan? Subjek fluid mekanik. Buanglah kata ni. Subjek fluid. Okey, masa awak belajar dalam subjek fluid, awak belajar tentang prinsip keabadian jisim. Ini dia. Q1 sama dengan Q2. Yang ni prinsip yang kita guna pakai di dalam subjek ni. Okey, kita tengok lagi. Now uniform flow is further divided into rapidly varied flow and gradually varied flow depending on the chart of the depth over the length of the channel. If the depth of the channel the flow is rapidly varied. Okey. Apa yang disebut kat sini ialah tentang ni. Okey. Dalam nota tu dia sebut tentang ni, tentang istilah ni, di mana ni adalah sepak ni ataupun batu lah, tak kira lah. Batu. Perubahan ini berlaku, ini adalah aliran seragam. Awak nampak tak aliran seragam? Dekat sini, aliran ni dia aliran yang seragam lah. Di mana dekat sini nilai B1 dia, kawan nampak? Okey. Di mana B1 dia ialah sama dengan B2. Dia kat situ seragam. Dan tak seragamnya dia start kat sini. Iaitu kat sini lah, kat sini ya. Iaitu B3 lah kita ambil. Halaju 3 dia kat sini dengan halaju yang berlaku dekat sini B4. Kata saya pakai istilah B4. Halaju 4 lah. Kalau misalnya kata ada 4 titik lah kan. B4 kat situ. Yang ni yang kes yang dikatakan tidak seragam. Yang tak seragam kat sini. Tak sama. Halaju kat sini dah tak sama dah. So, apabila dia langgar sepak ni, langgar batu ni, maknanya aliran tak seragam berlaku sebelum tu lagi. Pelanggaran. Kan? Sebab apa? Sebabnya, dia langgar macam ni tau. Apabila aliran dilanggar, dia langgar ni, dia akan tak boleh nampak. Dia langgar ni. Kan, apabila dia langgar, kan? Ya Allah. Apabila dia langgar kat sini, aliran ni dia seolah-olah dia akan berpatah balik. Kan? Inilah. Okey, seolah-olah bila berlaku pelanggaran kat sini, aliran ni macam dia berpatah balik. Dia macam pelantung. Okey, so menyebabkan berlaku perubahan kat sini juga. So apa yang kita belajar tentang non-uniform flow ni ialah berkaitan dengan sini hingga ke sini. Dan GBF yang disebut dalam nota ni, GBF ni, RBF, GRB ni dan RBF ni berlaku kat tadilah. Ni adalah GRB ya. Ni GRB. GRB ni berlaku kat sini. GRB. Satu lagi istilah yang dia pakai tu apa? Saya lupa. RBF. Okey.
RBF kat sini. Gradually varied, variasilah varied ni. Ini adalah rapidly varied flow, GRBF. Ada setengah buku pakai GRBF. Tak kisahlah, tengok buku banyak jenis buku kan. So tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting awak kena faham kat situ ialah gradually, kat sini adalah rapidly. Rapidly ni maksudnya dia berulang-ulang. Okey? Atau macam dia berombak-ombak lah. So kita akan belajar kat sini. Ini yang kita akan belajar dalam subjek ni. Apa yang berlaku dekat sini. Dan nampak macam tak penting betul tak? Kalau awak tengok, takkan benda bodoh je nak belajar je. Dekat air langgar batu ni takkan kita nak belajar. Ya. Sebab ada kegunaan dia. Kan? Apa kegunaan dia? Inilah kegunaan dia. Sama ada buat tembok pemecah ombak ke. Kan? Ataupun rawatan air. So benda ni penting lah berguna pada kita. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lain lah yang saya boleh nyatakan. Sebab tu, kalau awak tengok kejadian orang mati lemas kan. Orang lemas lah. Orang tak lemas dalam swimming pool, betul tak? Orang tak akan lemas dalam swimming pool. Biasanya orang yang lemas ni, dia lemas di pantai. Waktu ombak kuat. Kan? Contohnya di sekitar pantai timur, ombak dia lebih beralun lah. Non-uniform flow berlaku di sana lebih tinggi nilai dia berbanding dengan di pantai barat ni, air dia lebih tenang, ombak dia perlahan. So disebabkan berlakunya perubahan hal laju tu menyebabkan orang lemas. Kan? Sebab tu awak tengok di pantai timur kan. Awak nampak ombak tu menghala ke pantai betul tak? Tapi orang tu boleh tertarik hingga ke tengah laut. Sebab apa? Sebab aliran hal laju pada dasar tak sama dengan permukaan dia. Yang dasar tu yang tarik orang tu, sehingga menyebabkan orang tu dah tertarik ke pantai timur. Pada bulan 11 yang lalu ada juga di Port Dickson berlaku kejadian budak-budak mandi. Dia pergi Kelah dengan family dia. 2-3 orang anak dia ditarik, tapi ada yang sempat ditolong dan ada juga yang tak sempat dan menyebabkan meninggal lah budak lagi. Ni sebab tu kita kena alert, kita kena tahu sebab apa berlaku kes macam ni. Kan? Kalau awak tengok di Jeram sama juga, banyak kes di Jeram banyak kes berlaku lemas dan sebagainya kan. Ada kes yang mana awak kat kawasan waterfall tu dia ditarik oleh aliran air yang jatuh. Kan? Lemas. Walaupun nampak kawasan tu macam tak besar, tapi ada kes orang meninggal kat situ. Orang dewasa ke kanak-kanak berlaku lah. So itu yang bahayanya kan. Walaupun awak pergi mandi dekat Bayu Legun, kat Melaka Bayu Legun ke, awak pergi kat Sawi Legun ke, dia mewujudkan suasana non-uniform flow tu. Sengaja diwujudkan suasana supaya orang enjoy. Kalau kat Sawi Legun tu air tenang macam tu je, orang nak mandi pun malas lah. Jadi dia wujudkan ombak. Kan? Dia wujudkan ombak supaya orang enjoy. Rasalah mandi, macam awak mandi kawasan ombak kan. Nak tidur malam pun rasa lagi macam badan awak dipukul ombak. Tu rasa keseronokan. So, jadi manusia pun mencipta. Dia cipta di Sawi Legun. So orang enjoy, orang pergi mandi kan. Dan tak ada kes orang lemas kat sana lah. Tak ada kes orang meninggal kat sana. Sebab tu ciptaan. Dia dikawal. Walaupun berlaku non-uniform flow berlaku, tetapi dia dikawal. Berbanding dengan di kawasan sebelum jadi seperti di Jeram dan sebagainya, itu tak terkawal. Dan kadang-kadang dia lebih berbahaya lagi. Kan? Sebab tu di sungai-sungai yang biasa, jarang orang mati lemas. Kecuali orang tu memang tak pandai berenang lah. Kan? Berbanding kawasan Jeram. Kalau di kawasan sungai biasa pun, kalau berlaku kejadian pun disebabkan oleh berlakunya masa tu mungkin hujan di hulu, berlaku hujan di hulu dan sebagainya kan. Okey, satu lagi istilah hulu hilir. Okey. Dekat kawasan ni berlaku lompatan hidro berlaku kat sini ya. So ada satu istilah yang kita akan pakai dalam kita belajar ni.
iaitu istilah tentang hulu dan hilir. Okey, sebelum lompatan, kat sini lompatan berlaku. Sebelum lompatan berlaku, kita panggil sebagai hulu. Hulu, kawasan hulu. Dan selepas lompatan berlaku, kita panggil sebagai hilir. Awak mungkin pernah dengar istilah ni kan? Hulu ni biasanya merujuk pada kawasan pedalaman lah. Itu dari segi istilah bahasa. Dari segi istilah bahasa, hulu disebut kawasan pedalaman. Kan? Contohnya awak duduk di Kuala Pilah, itu disebut sebagai hulu lah. Dan di hulu ni biasanya ada waterfall kan, air terjun, adanya jeram, sungai yang berbatu-batu. Akan wujud di kawasan hulu biasanya. Hilir ni ialah, kalau di istilah bahasa dia merujuk kepada muara. Kawasan muara, dia panggil hilir. Contohnya macam PD, Audition adalah kawasan hilir. Itu dari segi bahasa, kalau belajar subjek hidrologi, itulah bahasa yang awak pakai. Hulu ni datang daripada punca sungai. Hilir ni ialah muara, iaitu kawasan air sungai masuk ke laut. Sebut hilir. Tapi berbeza dengan kita. Kita pula dari segi istilah hulu, ialah sebelum lompatan hidro berlaku hulu, selepas lompatan berlakunya, itu dipanggil hilir. Sama ada lompatan tu berlaku kat Kuala Pilah ke, kat mana-mana tak kisah. Kan? Jadi dia berbeza lah dari segi bahasa dengan apa yang kita belajar kat sini berbeza. So dalam soalan keluar pasal kirakan halaju di hilir. Awak bukan cakap nak kira halaju kat Audition ke apa ni? Tak, maksudnya berlaku kirakan halaju aliran selepas lompatan. Itu yang disebut sebagai kirakan halaju di hilir. Maksudnya halaju aliran selepas lompatan. Kalau dia kata kirakan halaju di hulu, bukan nak suruh kira halaju sungai dekat kawasan Kuala Pilah, tak. Tapi nak suruh kira halaju sebelum berlaku lompatan. Itu dari segi istilah yang kita belajar ni, dia tak samalah dengan istilah sebutan mak ayah awak kan. Awak ni kalau sebut orang hulu dia marah kan. Dia sebab dulu orang Melayu kita ni, orang Melayu je lah, satu dunia pun sama juga. Diorang ni suka buat penempatan di kawasan hilir. Kan? Jaranglah dia pergi buat penempatan di kawasan hulu, kawasan bukit-bukit tak. Dia buat di kawasan hilir. Sebab dekat dengan laut dan orang Melayu, orang kira orang Melayu ke India memang suka makan makanan laut. Jadi penempatan tu banyak dibuat di hilir. Sehingga kawasan hilir ni dirinya bandar. Contohnya bandar, kalau awak tengok kan, Kota Baru, Kuala Terengganu, Pahang, Kuantan, Mersing, Maman, apa saja bandar, kebanyakannya di hilir. Kan? Johor, Kota Melaka, kan, adalah di kawasan hilir. Dululah bandar-bandar awal dulu di kawasan hilir. Yang kebanyakan di kawasan hulu ni bandar-bandar yang baru disebabkan oleh faktor pertanian. Kalau asal penempatan manusia ni ialah berhampiran dengan laut. Sebab laut ni jadi sumber rezeki lah, makanan laut lah. Manusia lebih suka makan makanan laut berbanding makanan lautan, betul tak? Sama juga penanaman padi pun dibuat di kawasan berhampiran dengan laut lah. Tak adalah dekat ni kawasan lembah. Kawasan lembah yang berair. Okey. Baru masuk sini. Okey, ni introduction. Okey, seterusnya kita masuk pada aliran tidak seragam. Aliran tidak seragam memang suka sangat soalan. Dia suruh awak takrifkan apa itu aliran tidak seragam. So, apabila awak nak takrifkan aliran tidak seragam ni, ya awak kena tengok soalan tu berapa markah. Itu penting. Kalau soalan tu 2 markah, awak takriflah dia macam mana pun tak kisah. Awak boleh takrifkan dia menggunakan nota yang saya bagi sebelum ni. Boleh juga awak takrifkan. Iaitu aliran tidak seragam ialah aliran di mana halaju B1, B2 tidak sama kan. Macam saya bagi pada awak dalam nota. Itu dia, saya simpan. Ni dia.
Okey. Aliran tidak seragam awak tarikkan ni. Aliran tidak seragam ialah hal laju kumin-kumin berdalih berbeza dari satu keratan ke keratan yang lain. Contohnya ialah aliran di dalam paip yang menyusun. Kalau awak tarikkan ni, lukis gambar raja ni, dapatlah awak 2 markah, 3 markah, 4 markah pun boleh dapat ni. Ataupun biasanya soalan macam ni 3 markah, awak pelukis. Dan awak keluarkan kenyataan ni. B1 tidak sama dengan B2. So, awak boleh dapat full mark. Student banyakkan dia hafal yang ni kan. Dia akan hafal yang ni, banyakkan student. Untuk dia dapat markah. Okey. Tapi boleh juga kalau awak salin statement ni boleh. Saya boleh bagi markah juga. Sebab lagi pun awak pun 4 lah. Layak alternatif. Kalau keluar soalan, saya pun tak tahu soalan apa keluar. Sebab ada 2 set soalan. Tak pasti saya soalan mana yang keluar. Kan? Cuma kalau ikutkan chapter 5 ni memang tak keluar dalam part. Tapi ada satu set soalan saya lihat. Dia ada keluar pasal part. Pasal chapter 5. Iaitu berkaitan dengan fruit number. Berkaitan dengan fruit number. Saya tanya lecturer tu kenapa keluarkan fruit number di chapter 5. Chapter 5 tak keluar dalam part. Dia kata ianya sebab berkaitan dengan type of flow. Okay. Type of flow. Ada dalam part tu soalan berkaitan dengan type of flow. Jadi dia keluarkan. So awak kena study jugalah. Maknanya chapter ni ada dalam part. Ada satu set lagi tak ada. So awak kena bersedia lah. Sebab tu saya kena jawab betul-betul lah. Chapter ni dia agak susah dan banyak. Dia susah dan dia banyak. Banyak formula yang perlu awak. Okay. Okay. Ni dia pakai ni pakai ni pula, gradually, rapidly. Boleh ya, mana-mana pun boleh lah. Sama je sebenarnya kan. Jangan kata dia tak sama lah cik. Tak sama. Ni dia pakai macam ni pula. Dia awak cakap tak sama pula. Tak sama cik, yang ni macam ni, yang ni macam tak. Dia sama lah. Dah dengar cakap saya lecturer, saya tahu lah. Saya dah mengajar subjek ni lama. 14 tahun lah. So awak pakai pampers lagi saya ajar subjek ni. Okey. Ni awak baca lah. Apa yang dimasukkan dengan rapidly, apa yang dimasukkan dengan gradually. Okey. Seterusnya kita pergi pada sub ketika and super ketika flow. Kalau dinyatakan jenis aliran yang sepatutnya apabila kita sebut tentang jenis aliran, dia merujuk pada aliran itu sama ada dia lamina kan, ataupun dia glora, ataupun dia perantaraan. Iaitu kita melihat aliran tu dia genting, dia tenang ke, dia tak tenang ke, aliran itu dibuktikan melalui uji kaji Raynaud dan formula Raynaud. Okey. Yang belajar saya pun ada sentuh semasa belajar itu. Saya chapter 4 saya ada sentuh tentang Raynaud. Kalau masih ingat mana? Ini dia. Saya ada sentuh tentang Raynaud. Tetapi kalau awak tengok sini, kalau dia minta awak klasifikasikan jenis aliran. Okey. Di dalam open channel, the flow in open channel is clarified into the following type. Okay, jenis-jenis dia sama juga, maknanya sebab tu boleh masuk ni. Chapter 5 ni boleh masuk disebabkan oleh ni. So kat sini kalau awak tengok, dia suruh awak nyatakan, ini pun suka ni. Soalan 4 memang suka sangat ni, tanya ni soalan ni. So awak nyatakan steady flow dan unsteady flow. Yang kedua uniform flow dan ununiform flow, laminar flow dan turbulent flow, sub ketika and super ketika flow. So yang ni dia sama juga di antara jenis-jenis aliran. Okey. Kalau kita belajar tentang laminar atau turbulent, dia disahkan oleh nombor Raynaud.
Okay, dia disahkan oleh nombor Reynolds. Tetapi sama ada dia kritikal, subkritikal atau superkritikal, dia disahkan oleh nombor Freud. Itu student pun kadang-kadang sepatut dia buat nombor Reynolds, dia pergi buat nombor Freud. Sepatut dia buat nombor Freud, dia pergi buat nombor Reynolds. Ini student kadang-kadang masalah. Dia tak boleh beza. Dia kena tahu soalan tu nak apa. Soalan nak suruh kita tentukan jenis aliran lamina dan gelora, atau soalan suruh kita tentukan dia ni subkritikal, kritikal atau superkritikal. Jadi kena baca betul-betul soalan tu. Kalau nampak je lamina turbulent ni, ini adalah Reynolds. Okey. Okey. So, nombor Freud ini adalah formula Freud. Ini semua. Ini ialah formula Freud. Okey. Ni awak. Saya percaya awak ni baru jumpa ni. Sepanjang hidup awak, inilah baru awak jumpa tentang wujudnya nombor Freud. Zaman sekolah memang tak belajar ni, silibus sekolah tak ada lah. Sama dia ni. So, formula ni awak kena ingat. Formula pertama. B tu apa? B tu ialah velocity of flow. Tak payah mean, tak apa. Mean tu purata halaju aliran. Biasa kita pakai halaju aliran je. B tu ialah halaju aliran. Y ni apa? Y ni ialah kedalaman. Depth of channel and is equal to the ratio. Okey, dan dia adalah nisbah luas dan juga lebar atas. Lebar atas ni dia. Ni ya, ni dia. Ini ialah lebar di bahagian atas. Okey. Kalau gambar rajah aliran tu, contoh dia, gambar rajah dia bentuk macam ni ya. Okey, gambar rajah dia bentuk macam ni. Awak kena faham ni. Ini merujuk kepada B. Ini B ya. Biasanya kita pakai B kecil lah. B. Dekat sini kita pakai T. Ya, simbol dia. B ni lebar saluran bawah. T ni saluran atas. Silap pula gambar rajah saya. Sebalik pula. Okey, tak apa. Saya padam balik. Saluran mana ada bentuk macam ni kan. Okey. Saya padam. Okey, contohnya saluran dia bentuk macam ni. Ni jauh lah artis ni. Okey. Macam ni. Biasanya T ni bentuk trapezium. Longkang biasa bentuk trapezium. Okey, bentuk trapezium macam ni. Saya kata longkang ni bentuk trapezium dan T tu ialah panjang di bahagian atas. Okey, T tu adalah panjang di atas dan B tu ialah lebar di bahagian bawah lah. T tu lebar di bahagian atas. Okey. Ini ialah T. Okey. Ini ialah B. Ini B ya. Okey. Y ni ialah ni dia, ketinggian ni. Ketinggian ni ialah merujuk kepada Y. Ini ialah Y. Okey, dan cerun kat sini. Dekat sini akan ada cerun tu tak? Macam ni ya. Dinding dia ni. Dinding dia ni ialah satu nisbah
Z. Jadi nak tunjuk pada awak tentang simbol Z, Y, T dan B. Okay. Apa itu T, apa itu B? Kalau P lain, P ialah parameter basah. M ialah ataupun R adalah jejari hidrolik. Okey. R itu ialah jejari hidrolik. Jadi awak kena biasakan tentang istilah B, T, M, K. Dan ini kes di mana kita pakai Y. Kalau misal kata dalam longkang ni, ini longkang, ini cerita pasal longkang. Kalau dalam longkang ni ada air, dalam longkang ada air. Air dia mungkin paras ni ya. Air dia mungkin paras ni. Air ni ialah D. Air tu ialah D. That. Tak kira lah paras mana pun. Tapi biasanya dalam design, kita design air dia boleh paras fully lah. Jadi bila kita merujuk kepada kedalaman air ni, kita juga guna Y. Sebab kita design dia takkan kita nak design separuh. Itu ni katanya buat apa? Untuk orang main kapal. Main perahu kat sini. Taklah. Kita akan design sampai habis. Kita design longkang atau tali air ya. Kita akan design habis. Sebab tu D merujuk pada Y juga kadang-kadang. Dia tengok kes. Okay, dia tengok kes. Ataupun kalau diberi gambar rajah atau tak diberi gambar rajah dan tak dinyatakan, maka D tu awak pakai sebagai Y. Kena faham lah. D tu akan pakai sebagai Y. Sebab ialah biasalah longkang lah. Kita nak design longkang, mesti kita design full. Takkan kita nak design longkang tu separuh. Lepas tu ni nak kira apa? Over design. Saja nak suruh kontraktor bayar lebih ke macam mana. Kan? Okey, dah 3 lah. Subcritical flow dipanggil juga sebagai aliran di streaming flow. Okey, subcritical flow disebut juga sebagai streaming flow. Okey, dan juga critical dan juga supercritical disebut juga sebagai rapid atau torrential flow. Okey, itu istilah dia. Okey. So yang ni kena ingatlah. Dia sama juga dengan nombor Reynolds tadi, cuma bezanya nombor Froude ni dia bergantung pada FE ni. FE stand for Froude number. Macam Reynolds number lah. Reynolds number RE kan. Reynolds number E ni stand for number. RE ataupun FE ni. Cuma dia mengesahkan benda yang berbeza lah. Okey. Ni ya. Ini kena ingat ni. Saya highlight kan. Kalau Froude number less than 1, maka dia adalah subcritical. Kalau Froude number equal to 1, maka dia adalah critical. Dan sekiranya Froude number more than 1, maka dia adalah supercritical. So dia depend pada calculation lah. V stand for velocity, G pencutan gravity, Y ni ialah ni dia Y ya. Dalam mana ni? Y. So bila awak dah buat calculation, maka awak jumpalah ni jawapan dia. Berapa nilai dia? Kalau 0.9 maknanya dia less than 1, dia adalah subcritical. Kalau jawapan dia 1.2, 1.01, 1.04 atau whatever more than 1, maka dia adalah supercritical. Kalau dia accurate, betul-betul accurate, exactly Reynolds number awak kira equal to 1, maka dia adalah critical. So critical ni hanya apabila Froude number ialah 1. Asyik nak sebut Reynolds dia. Froude number. Ada setengah tu dia sebut Froude. Boleh nak Froude. Sebab dia merujuk kepada cerita Lord of the Froude. Boleh lah. Ada student saya masa kerja dia sebut Froude. Boleh lah. Tak kisahlah, Froude pun Froude lah. Janji calculation awak betul kan. Dan simbol yang pakai FE betul. Tak ada masalah. Kan? Sebab sebutan je lah. Sebutan, kita bukan belajar bahasa kan sampai sebutan mesti kena betul. Okay.
Oh, dah sejam dah kita kan? Dah sejam dah same review ni. Lah ni 2 jam ya. Okey. Specific energy and specific energy curve. Saya rasa hari ni kita mungkin masuk teori je. Walaupun nampak 23 page tetapi dia sebenarnya agak banyak dia punya konten dia yang perlu saya present kepada awak. Kan? Jadi saya tak boleh terlalu laju lah sebab saya takut nanti awak akan bermasalah nanti. Saya tak faham. Saya nak tanya, faham ke tak faham ni apa yang saya design depan ni? Saya tak faham. Faham, cik. Faham, bagus. Nanti semangat sikit saya nak dengar. Faham lah. Saya dah cuba perlahankan. Macam kelas malam tu saya macam agak laju sikit. Sebab kelas malam saya ada bomba datang dekat pejabat. Saya tak boleh masuk pejabat malam. Lepas tu ada bomba datang lah apa. Bomba datang berlumba-lumba. Datang bersih pejabat saya sebab ada jangkitan berlaku. Datang bersih pejabat dan sebagainya. Jadi saya semalam walaupun kelas 3 jam tapi berlumba-lumba macam bomba. Pejabat dan buka pintu je, bukan untuk saya pergi bomba. Okey, kita break 5 minit. Awak nak kencing ke, awak nak buat air ke, pergi. Lepas tu kita sambung balik. 5 minit ya.
Okey, kita sambung. Ada lagi kan semua? Ya? Ada je. Okey, kalau ada, terima kasih. Sambung. Iaitu berkaitan dengan spesifik energi dan spesifik energi curve. Ada beberapa istilah juga tentang tenaga tentu ni. Spesifik energi ni maksud dia tenaga tentu. Okey. Spesifik energi ni ialah tenaga tentu dan lengkung tenaga tentu. Okey, jadi saya akan terangkan lengkung dia tu macam mana. Okey, satu lagi formula iaitu yang awak kena tahu ialah tentang formula total energy. Total energy bukan spesifik energy, tetapi dia adalah total energy. Okey, total energy. Okey. Dia bukannya spesifik energi. Kalau spesifik energi itu tenaga tentu, itu formula dia lain. Kita bermula dengan total energy. Okey, total energy, ini formula dia. So kena hafal dah dua formula. Kena hafal. Total energy, formula dia ialah Z tambah Y tambah V kuasa 2 bahagi dengan 2G. Apa itu Z? Z ni ialah ketinggian daripada datum. Okey. Kalau awak tengok sini dia tulis tak betul ni. Dia height from datum. Ketinggian daripada datum. Y, depth of liquid. Okey, dia pakai depth of liquid pun boleh. Depth of channel pun boleh lah. Sama ada dia ketinggian liquid atau ketinggian channel pun boleh juga pakai. Y pun boleh pakai, D pun boleh pakai. Disebabkan oleh saya nak cerita pada awak tentang takrifan benda ni. Apa yang dikatakan Y, apa yang dikatakan sebagai V. V itu ialah halaju silap ni. Ini bukan V ni. Ini simbol ni bukan simbol halaju. Ini adalah simbol bagi disebut sebagai tegasan. Ini tegasan licih punya ni, simbol. Salah ni. Kita kena buang lah. Okey, simbol yang kita pakai ialah simbol V. V je. V biasa. Itu ialah velocity . V itu stand for velocity. Biasanya kita pakai V kecil lah. Siapa nak pakai V besar tak apa. Okay, biasa kita pakai V kecil. V itu ialah velocity of flow. Halaju aliran. Okey, saya nak cerita ni. Apa benda ni? Tengok formula tapi kena ceritalah kan. Tak boleh dah. Okey, yang kemarin jadi lah. Ayah saya nak buat pembelajar baru lah. Okey. Okey, apa itu datum? Ini ialah sungai, contoh dia. Ini ialah dasar saluran. Ini adalah dasar saluran. Ini ialah air. Kalau awak tengok ni cerung sangat ni kan. Dia sebenarnya tak adalah cerung sangat macam ni. Kan? Ini ialah dasar. Okey. Dasar sungai lah contohnya. Contoh dia ialah dasar sungai. Dia contohnya sungai lah ya. Dasar sungai ataupun longkang ke tak kisahlah. Kan? Ataupun longkang boleh lah. Okey, longkang. Berlaku di bawah ni lah.
Ini dasar dia. Yang longkang ni, longkang ke sungai ke, longkang lah senang. Okay, dan longkang ni dia memang dia dicipta, dia cerun. Dia ada, dia sebut sebagai, dia mesti ada angle lah. Dia mesti cerun lah, dia mesti cerun. Dia tak boleh longkang tu, kalau awak design longkang, dia tak boleh awak design longkang, contohnya ni atas dia, ini bawah dia macam tu tak boleh. Air nak mengalir macam mana? Kan? Nanti air akan bertakung. So longkang ni dia mesti dicipta cerun. Kadang-kadang awak nampak ke atas dia macam sama. Kan? Awak tengok longkang kan. Sama je cik. Longkang ni ketinggian dia. Tak. Awak tengok dasar dia. So kalau macam ni barulah air ni akan mengalir lah. Kan? Sebab tu ada longkang yang dalam, ada longkang yang cetek. Itu maksud dia. Kan? Ada ialah ada longkang yang agak dalam kan. So ini ialah, misal kata ni adalah datum. Misal katalah ni adalah datum. Coba orang jalan lain lah. Okey. Buat gambar jalan ya. Bagus sangat. Sungai ni dia warna macam ni lah. Longkang. Ni longkang. Kadang-kadang longkang ni kita nampak depan dia, nak daripada atas dia macam lurus je. Cantik je. Tapi kita tengok dasar dia tu, dia mesti ada sudut lah. 1/250. Dia punya nilai S ni. Dia punya S dia lah. Biasanya kita pakai istilah S kan. Kita pakai S, slope in back kan. Itu yang kita sebut slope in back. Ini adalah aliran air lah. So air akan mengalir kat sini. So bila hujan, air akan masuk ke longkang. Ini gambar rajah longitudinal. Dia akan masuk ke longkang. Dan dekat sini, ni mungkin dia punya datum. Ini datum dia. Ini datum. Okey. Datum ni untuk case datum datum dia mesti 0 meter. Baru dia datum. 0 meter. Datum ni dia 0 lah, maknanya dia kosong. Maknanya pengiraan dia from 0. Maknanya from datum. Okey. So datum ni ialah, apa maksud datum? Ialah permulaan bagi pengiraan. Biasanya datum ni ialah merujuk kepada ketinggian aras laut. Ketinggian dari aras laut. Ketinggian dari aras laut itu ialah datum. Biasanya lah kita akan ambil daripada ketinggian daripada aras laut. Ataupun dekat site awak ada belajar tentang ukur, subjek ukur, iaitu datum juga diambil daripada TBM. Kan? Datum diambil dari TBM, temporary benchmark. Okay. Ataupun mungkin awak ambil daripada benchmark. BM. Awak kena tengoklah BM tu dekat mana. Kan? Dia bukan ada semua tempat kan, dia ada tempat-tempat tu dia ada benchmark. So kalau site kita tu jauh daripada BM, kita kena bawa TBM tu tak? Kita akan bawa daripada BM ni, kita akan ukur sampai dekat site kita, dan kat site tu kita bentuk TBM kat situ dan kita akan patah balik, betul tak? Dan kita tengok close tak close calculation kita. Kalau close, okey, tepatlah kita punya pengiraan level aras tu tepat. Itu adalah ilmu ukur yang awak belajar langsung survey. Kan? Daripada TBM tu awak akan buat terabas kawalan, betul tak? So dah siap semua, awak nak start construction, tak kiralah longkang atau bangunan atau tiang apa semua, awak akan ambil ketinggian dia daripada terabas, betul tak? Itu yang berlaku. So terabas tu pula yang akan jadi datum. Kalau ambil daripada TBM tu sebagai datum. Kalau ambil daripada terabas tu sebagai datum. Maknanya equal to 0.
Sebab tanah ni pada asalnya dia tak rata semua tanah. So sebab tu kita wujudkan TBM ataupun mungkin awak ratakan tanah lepas tu. So yang dekat situ dalam kejuruteraan untuk kes longkang lah. Kes longkang biasanya disebut invert level. Kes longkang. Kes longkang. Atom diambil dari invert level. Itu yang istilah IL tu. Invert level lah. IL bisa kata ketinggian longkang ni. Okey, ketinggian longkang. Ni ya. Iaitu daripada sini. Okey. So dan sini satu iaitu daripada invert level. So satu lagi bisa kata kat sini. Kita nak tahu berapa kecurunan dia kan. So yang ni yang bacaan dia. Kalau dekat drawing dia akan tulis sini invert level IL sama dengan contoh dia ialah 25 meter. 25 meter kan. Dekat sini dia kata IL ialah 20 meter. Maknanya perbezaan dia ialah 5 meter. Kalau dalam drawing lah. Biasanya dia akan ambil macam ni lah. So ketinggian dia daripada datum. Ini datum. Atau kita tak ambil lah macam ni kan. Ini istilah dalam drawing. Dan dalam drawing dia pakai macam ni lah. Okay, tak apa, yang ni tak kisah. Dan takut nanti awak jumpa dekat site kataan invert level. Awak kata apa pula ni, cik tak ajar dulu invert level. Cik ajar Z, yang lebih kurang sama je. Sama je kan. Okay, so Z kat sini dia akan jadi Z1 lah. Z1. Kadang-kadang dia boleh pakai juga 25 meter Z1. Dan dekat sini pula ialah Z2. Z2 dekat sini ialah 20 meter. Okey. So apa nilai Z kat sini? Jadi Z ni yang awak nak kira Z ni kat sini lah. Z ialah Z1 kita kena tolak dengan Z2. So kita akan dapat 5 meter. So nilai Z yang kita belajar ni, inilah dia Z 5 meter, iaitu ketinggian dari datum. Okey, ini dia Z. Okey. Atau biasanya saya nak cerita kat awak, dia tak akan ambil daripada dasar, dia akan ambil tengah-tengah saluran. Ataupun dasar saluran. Dia tak akan ambil sini mesti sama, kadang-kadang sama kan. Longkang kan bagi cantik sama. Ada juga longkang dia bentuk, dia akan ke atas ni dia mempengaruhi permukaan tanah. Kadang-kadang kalau tanah tu memang condong, longkang ni akan jadi condong lah. Tetapi kalau tanah dia mendatar, kan, ataupun jalan saya kata mendatar, dia akan sama dengan jalan tu, takkan longkang pula condong. Tanah dia mendatar kan, mesti sama level dengan tanah. So yang membezakan dia ialah dasar. Okay, dasar ni yang membezakan dia. So yang awak pakai S yang awak belajar dalam chapter 4 tu kan, tentang istilah S ni ialah kecurunan ni lah. S susah sangat ni semua. Okay, S awak belajar tu, ini dia. Yang S1 nisbah 250 standard kan. Itu 1 nisbah 250. Ini dia, iaitu kecurunan daripada sini ke sini. So ni Z, ni datum Z. Z yang kita belajar ni dia. Z. Ataupun mungkin awak ingat dulu saya ada lukis tentang pump, tangki bangunan dan atasnya ada tangki kan. So pipe air dia akan naik daripada bawah ni, dia akan naik ke atas.
Ada pipe bending kat sini. Dan dia akan masuk ke tangki, betul tak? Kalau awak masih ingat lah yang kita belajar dulu. Dan dekat sini adanya pump. Kan? Dekat sini ada pump. Okey. Dekat sini ada pump. Dan Z yang kita belajar Z tu dulu, yang kita belajar Z merujuk kepada ni ketinggian tengah-tengah air ni, tengah-tengah pipe tu dia ke dasar ni kan. Ini Z. Ini pun Z juga. Sama lah kan. Okey. Tapi kita bukan belajar kes macam ni lah sekarang ni. Ini kes yang dulu pump, kes pump kan. Okey. So kat sini juga adalah Z. Ini juga adalah Z. Okey, ini apabila berlaku perubahan, so kita kena tolak lah. So kat sini Z. Okey, apa itu Y? Y ni pula, dia berlaku di sini. Y. Okey, dia berlaku kat sini. Ini satu, ini Y. Dan dekat sini juga adalah Y. Kalau satu, dua lah. Kan kalau area kita divide pada dua. So kat sini kita pakai Y1. Kat sini kita pakai Y2. Okey. Y. V ni ialah halaju aliran. Kat sini. Dengan kat sini lah. So kalau kita pecah dua lah. Kalau kita pakai satu ni je V lah. Macam yang besar ni kan. So yang besar ni kita pakai dia V saja. Itu yang istilah dia pakai mean tu. Mean of velocity maknanya purata, bukan perbezaan velocity, bukan. Dia adalah purata velocity. Maknanya dia mewakili velocity lah. Okay. So tapi kalau kita divide dia pada two area, so dia akan jadi V1, V2. Ini sini V2. Kalau berlaku lompatan lah, misal kata kat sini ada lompatan. Katalah kalau ada berlaku lompatan kat sini. Dan ada sempak kat sini, misal kata. So akan berlaku lompatan. Okay, kat sini berlaku lompatan kat sini. Maka kita kena pecah pada dua lah. Satu, yang kedua dua. So sini V2, V1. Okey, itu yang istilah V ni. Ini pertukaran graviti. So Z ni yang awak kena faham. Okey. Dan datum ni biasanya dalam soalan memang dia tak cakap lah, dia sebut datum je. Sebab dia just nak suruh awak lukis. Nak suruh awak buat calculation. Tapi in the real case, dalam civil engineering, on construction site, datum itu merujuk kepada pengukuran yang dibuat daripada temporary benchmark atau daripada benchmark. Kalau ada benchmark tu ada dekat dengan site lah. Benchmark tu yang governmentnya, yang batu tengah-tengah tepi jalan tu ada batu kan. Tu orang panggil batu aras. Batu aras tu adalah benchmark. Okey. So benchmark tu kita akan buat pengiraan daripada benchmark tu lah untuk merujuk ketinggian. Kalau tak bangunan kita jadi hodok. Bangunan kita pun jadi sengit kiri kanan ni jadi sengit lah bangunan tu, yang wujud bangunan condong dekat Penang ada kan. Bangunan condong tu sebab dia punya survey dia problem lah. Tak tahu siapa yang buat pengukuran tu jadi sampai macam tu, condong jadi bangunan. Dalam jadi tempat pelacuran. Dan ada banyak kan bangunan-bangunan condong kat dunia ni, itu sebenarnya datang daripada mistake. Survey mistake. Kalau tak dia tak condong macam tu. Kan? Mungkin bawah dia okey, sebangunan tu selamatlah, tapi kat atas dia ni condong, jadi condong, bodoh ini. Okey. So kenapa dia bangunan ni tak condong? Sebab wujudnya terabas. Terabas ni akan mengawal. TBM ni yang akan kita buat pengiraan daripada TBM dan dia dikawal oleh terabas. Tujuan terabas tu. Lepas tu kita dalam civil kita belajar juga survey. Ini pun survey juga ni ya. Ini pun survey juga. Hukum survey juga. Kalau awak tak guna theodolite, awak tak boleh buat ni. Nanti dia tak melengkung. Dia tak melengkung pula. Dia tak condong. So air pun tak boleh mengalir kalau dia tak condong. Longkang yang awak bina ni kan. Ini longkang. Nak buatlah kat sini longkang. Longkang kan. So
Dia mesti ada kandungan lah. Dan macam mana nak buat ni? Alat teodolite ataupun alat ukur aras lah. Teodolite lah kan alat ukur aras ataupun total station lah. Total station ni harga dia mahal. Ada yang 80,000 harga, ada paling kurang pun harga dalam 50, 40, 50. Dia tengok pada brand dia. Kan, kalau yang Topcon punya Jepun kan. Topcon ni datang daripada Jepun, harga dia pun sampai, tengoklah GPS tu tak GPS, harga pun dah 50 ke 80,000. Tengok, dia ada banyak model tak. Macam telefon kita lah kan, Samsung ada banyak model. Sama juga alat Topcon ni. Kan, selain daripada tu ada brand lain, selain daripada Topcon, ada Leica kan. Produk daripada UK lagi mahal lah, harga sampai 120. Lagi mahal daripada kereta. EOS pun harga 89. Dia harga sampai 120. Okey. Okey, respon sikit. Faham ke tak faham? Faham cik. Misal katalah kan, awak nanti kerja buat longkang ke, sebab kalau buat bangunan mesti kena buat longkang. Mesti akan ada sewerage work, semua tu dia melibatkan pengukuran kan. Bangunan, dia memang totally memang survey. Dan surveyor. Dan kadang-kadang company pun dia tak assign untuk position land surveyor ni. Dia agakkan orang siber. Ramai orang siber ni, awak jadi surveyor. Awak set expiry tapi awak buat survey. Dia suruh awak buat pegang alat tu. Awak kena mahir lah alat ukur. Zaman saya belajar dulu setakat alat ukur makanan saya je. Walaupun saya dah lama tak pegang alat ukur tu, dah berbelas tahun. Tapi disebabkan zaman belajar dulu, saya masih ingatlah sampai sekarang untuk buat penyilang kiri, penyilang kanan kan. Saya masih boleh buatlah pengiraan dia dan sebagainya. So awak pun kena mahir yang sama. Kalau awak tak ada kemahiran tu susahlah awak. Kemahiran survey dan sebagainya. Nanti student ni kadang-kadang dia cita-cita tu lebih tinggi, cita-cita bukan main. Tapi bila sebut je pasal alat ukur, awak boleh tak? Awak boleh setting lah alat teodolite. Saya minta maaf tuan, saya dah lupa alat teodolite. Semua benda dia lupa. Tapi cita-cita nak pakai lampu lah, apalah kan. Okay, so yang mana dah lupa tu kena ingat balik. Nanti masa temuruga dia akan tanya tu. Okay, misal kata suatu hari nanti awak dapat satu job projek dekat dengan kawasan pulau. Di kawasan pulau. Tak kira lah buat apa, menara ke, menara apa ni yang lampu, kapal-kapal. Saya kata awak kena buat benda lah. Ataupun awak kena pasang tempat menara untuk dia menara tu detect angin. Kan? Tapi kena buat menara tu lah. So awak pun nak kena pakai lah ukur. Bawa awak menara tu berapa meter nak buat. Saya kata 40, 30 meter, 20 meter. So awak kena pakai alat ukur lah. Kan? Bila awak nak pakai alat ukur, awak kata, dulu cik kata buat TBM. Awak kata kita kena buat TBM ni. So kena nak buat TBM, kena cari BM kan. Batu aras tu kat mana? Tengok kat pulau tak ada batu aras. So dari mana awak nak ambil aras? Kan? Projek kat pulau, takkan awak nak bawa aras Bismarck tu naik atas sampan. Kan macam tu kan? Lepas tu bergerak sampan lepas tu lagi. Soalat teodolite awak, seorang kena ada 3 sampan. 1 sampan bawa ke station, 2 sampan lagi bawa staff. Kan daripada tanah besar nak bawa ke pulau, takkan macam tu. Nampak sangat bangangnya buat macam tu kan. So aras tu ambil daripada mana? Aras tu awak ambil daripada air laut, ketinggian air laut di pantai. So seorang masuk dalam sungai, yang masuk dalam laut, pegang alat aras tu sehingga paras air tu berada di paras kosong. Atau awak tembak dengan total station ataupun teodolite. Buat penyilang kiri, penyilang kanan sampailah ke dekat site awak. So sebab tu kita panggil ketinggian dari aras laut. Malah Bismarck ni, batu aras pun dia asal pengukuran dia pun dibuat daripada laut. Ada pula kes dia dapat job dekat laut, yang dekat pulau tak tahu nak buat TBM macam mana. Memalukan. Okay,
So ni nak cerita pasal datum lah. Ini pun satu ilmu susah juga. Okey, dia selalu pakai free water surface. Sebab apa kita pakai free water surface ni? Sebab dia memang open channel. Open channel, dia tak ditutup. So dia adalah open channel ataupun free water surface. Permukaan air bebas. Okey, hampir terlupa. Iaitu tentang specific energy. Specific energy, ini formula dia. Formula bagi tenaga tertentu. Yang ni kena hafal. Dah 3 formula dah. Ini satu. Ini yang satu yang tadi. 2 dan 3. Specific energy kita pakai E. Yang ni pun kita boleh pakai E juga. Tak ada masalah. Ataupun pakai ET. E total. Boleh juga. E stand for energy. Tapi biasanya bila kita pakai E je, dia stand for specific energy ataupun tenaga tertentu. Formula dia ialah Y tambah Z, B kuasa 2 bahagi 2G. Tenaga tertentu yang wujud dekat aliran ni ialah ada 2 bentuk tenaga. Satu tenaga kinematik. Tenaga disebabkan oleh pergerakan air. Ini formula kinematik ya. Ini formula tenaga kinetik. Dan yang kedua ialah tenaga keupayaan dia iaitu Y. So beza dengan total energy apabila total energy tambah dengan Z. Yang ni tak payah. Yang ni just Y saja. Y ni ialah kedalaman aliran dia saja. Kedalaman aliran. Dia tak tambah dengan Z yang iaitu kedalaman aliran daripada aras. Okey. So itu yang kita pakai sebagai ZZ ni. Invert level ni samalah cerita dia. Cuma istilah beza. Invert level ni apabila dia ambil TBM tu equal to 0. TBM tu 0 dia jadi invert level lah. Maknanya dia satu level yang telah di-invert. Okey. Masuk dia. Dah 3 formula. Dan seterusnya ialah potential energy flow Y. Ni samalah. Cuma berbeza dari segi istilah je. Iaitu kinematic energy of flow. Ni yang saya sebut tadi lah. Tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan dia. Potential. Ini tak payah hafal lah. Sebab benda sama je. Maknanya EP tambah EK. Ini EP iaitu potential punya tenaga keupayaan. Ini adalah tenaga kinetik. Okay. Dia berbeza dengan dalam pipe lah. Dalam pipe kalau belajar teori Bernoulli. Teori Bernoulli juga berkaitan dengan tenaga. Kan, kilangan tenaga. So yang ni kita tak boleh pakai Bernoulli. Sebab tu semasa mengajar dalam fluid mekanik, Cik Wan beritahu awak dulu. Bernoulli ialah prinsip tenaga di dalam pipe. Okey, dalam pipe kita pakai Bernoulli. Sekarang ni bukan cerita pipe. Yang Cik Wan ajar semester lepas, itu pipe. Sekarang ni cerita dia sungai atau longkang. So kita tak pakai Bernoulli. Jangan awak mana-mana pula kata kita pakai Bernoulli je. Tak. Kalau jawab Bernoulli memang nampak awak ni tak belajar kan. So tetapi kita tak pakailah formula Bernoulli. Tapi formula ni kalau awak tengok lebih kurang macam formula Bernoulli. Formula Bernoulli pun ada juga tambah Z, tambah Y kan. Lebih kurang. Tapi tak pakai Bernoulli ya. So formula ni tak payah hafal, sama je. Iaitu yang ni adalah EP, yang ni adalah EK. EK ni adalah tenaga kinetik. Okey, kalau dalam pipe ada 3 jenis tenaga ditambah dengan semua kilangan. Betul tak? Formula Bernoulli. Formula Bernoulli ialah 3 jenis tenaga ditambah dengan semua jenis kilangan. Itu ialah formula Bernoulli. Tenaga apa yang wujud dalam formula Bernoulli? Iaitu tenaga kinetik, tenaga keupayaan, Z dan juga satu lagi ialah tenaga tekanan. Tenaga tekanan. Tekanan di dalam pipe. Itu saya kata bahawasanya sama ada dia tekanan pipe pressure atau atmospheric pressure. Kalau pipe pressure perlu ditambah dengan tekanan di dalam pipe. Itu beza dia dengan prinsip Bernoulli. Kan? Awak kena tahu juga. Kita belajar ni tak tahu. Tak boleh lah. Kita belajar, kita kena tahu. So bila sebut je open channel, kan, sebut saja open channel, awak akan kata tenaga dia ialah
tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Bila sebut saja pipe, awak kena tahu bahawasanya dalam pipe sistem kita mesti guna teori Bernoulli di mana dia ada 3 tambah tenaga, iaitu tenaga tekanan, tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. So beza dia ada satu lebihan, iaitu tenaga tekanan. Tekanan pipe lah. So tak apa dah. Okey, seterusnya yang ni kena hafal, iaitu lebar kadar alih per unit lebar. Ini pun kadang-kadang student kadang-kadang dia pening juga. Dia kadang tak faham segi istilah. Kan? Student selalu tanya saya, cik dia nak apa? Soalan ni nak apa? Kan? Student kadang-kadang tanya saya, cik soalan dia nak apa ni? Dia kadang-kadang dia tak tahu istilah kadar alih. Kadar alih ni dia ada banyak istilah dia. Kan? Kadang-kadang kita boleh pakai flow rate. Kan? Ada setengah buku pakai flow rate. Flow rate itu maksud dia kadar aliran. Ada setengah istilah dia pakai discharge. Discharge juga merujuk kepada kadar alih. Dan ada juga pakai kuantiti atau apa saja istilah. Sebab tu yang penting awak kena tahu unit yang dibagi. Kalau soalan bagi kira kuantiti aliran ialah 10 meter padu per second. So awak tahu itu adalah kadar alih meter padu per second. Walaupun dia menyatakan kuantiti aliran atau dia nyatakan discharge aliran. Discharge saliran ialah 10 meter padu per second. Itu merujuk pada kadar alih. Kalau dia guna istilah, tak kira lah dia guna istilah apa pun, awak kena tengok nilai yang diberi 10 meter padu per second. Meter padu per second is a flow rate. Dia adalah kadar alih. Sebab bahasa Inggeris ni biasalah kan. Kadang-kadang kita bahasa Inggeris ni memang kita okeylah, kita faham bahasa Inggeris, bukan tak faham. Kita boleh cakap bahasa Inggeris, tak ada masalah dengan bahasa Inggeris sebab kita engineering. Tapi bahasa Inggeris juga dia macam bahasa Melayu juga. Dia kaya dengan tata bahasa. Dia punya tata bahasa dia tu banyak. So dia ada banyak term. Dan dia ada juga engineering term. Sebab tu orang yang mahir bahasa Inggeris pun kadang-kadang apabila dia rujuk kepada term dalam engineering, dia tak boleh nak translate. Sebab tu bila kita buat soalan final ke PAK, kita akan rujuk dengan pakar bahasa, lecturer bahasa Inggeris pun. Lecturer bahasa Inggeris pun tak boleh nak decide. Dia akan tanya pensyarah pakar bidang. Dia panggil sebagai expert matter. Expert matter ni pakar bidang. Dia akan tanya pakar bidang. Pakar bidang yang boleh terjemahkan. Yang betul-betul lah. Sebab walaupun lecturer bahasa Inggeris pun dia kadang-kadang tak faham dengan engineering punya term. Sebab tu ada buku dictionary, engineering punya dictionary. Kalau bagus awak belilah yang warna hitam kuning. Setiap orang ada, saya pun ada buku tu. Setiap orang kalau boleh kena ada lah. Engineering punya dictionary ya. Awak nak kerja dalam bidang kita ni kalau boleh kena ada lah. Okey. So, satu lagi iaitu tentang kadar alih per unit lebar. Istilah dia Q, dia pakai Q. Kadar alih per unit lebar apabila dia dibahagi dengan lebar saluran. Ini satu istilah juga. Kadar alih per unit lebar. Ini tak kira lah constant tak constant, tapi dia bahagi dengan lebar. Constant tu maksud dia malar, maknanya tak berubah. Discharge di Q. Ini asal formula Q sama dengan AB. Formula asal dia ialah Q sama dengan AB ya. Itu formula asal yang kita pakai. Saya suka formula ni dan saya hafal daripada zaman saya belajar lagi. Formula Q sama dengan AB sebab banyak sangat formula yang pakai hasil daripada formula ni lah. So Q sama AB
So apabila kita nak dapatkan V, dia punya velocity dia akan jadi V sama dengan Q bahagi dengan A. Dia akan jadi V sama dengan Q bahagi dengan A. Okey. Dia jadi macam ni. So ni A. Q ni adalah A. B darab Y. B darab Y ni A lah. Ni dia. Ni dia. B darab Y. Kalau case ni trapezium tak boleh lah B darab Y. Yang ni 1/2 tambah P tambah B. Dia tengok pula case dia. Awak tak boleh kata B darab Y je. Kalau case rectangular boleh. Ni case trapezium tak boleh. Yang ni formula dia ialah 1/2 T tambah B darab Y. Case yang ni B darab Y ni, case yang macam ni. Macam ni. Warna ni. Okey. So yang ni ialah ini ialah B. B lebar saluran B. Ini ialah Y, ketinggian dia. Itu yang dapat kat sini, A sama dengan B darab Y. A sama dengan B darab Y. Sebab ni, luas. Okey. So Q bahagi dengan B darab Y sama juga dengan Q, kadar alih pendek lebar bahagi dengan Y. Okey, sebab apa? Sebab B. So formula yang saya nak awak hafal ialah formula ni. Ni. Student ni ramai tak? Student ramai dia jadi dia cepat tak pasal student. B ni dah. B bahagi sama dengan Q bahagi Y. Ni dia. Nak hafal yang ni pun boleh juga. Yang ni pun kadang-kadang okey juga. Tak kisahlah. Dia memang banyak formula sikit. Ni ni dia. Okey. Dah berapa formula dah. Okey. Ni Y darab D. Nak buat macam ni dia buat kata kotak formula pula kan. Ini bukan kotak formula ni, dia ada dimensi dia ni. Okey. Ini adalah Y. Ini adalah B. Okey. Okey. B darab Y. Okey, yang ni tak payah. Okey, ini ialah berkaitan dengan lengkung specific energy curve. Ini yang saya cakap tadi, saya akan terangkan pada awak tentang specific energy curve. Okey. Dalam specific energy curve ni dia merujuk kepada depth. Depth ni ialah kedalaman saluran. Okey, saluran ni dia ada dalam, dia ada yang cetek, betul tak? Macam saya lukis tadi. Sebab pada top punya channel, pada channel bahagian atas dia tu dia akan dipengaruhi oleh bentuk permukaan bumi. Contohnya kalau rumah awak dia akan mempengaruhi bentuk rumah awak lah. Takkan nanti ayah awak tengok, apa pasal longkang ni dalam? Maknanya longkang tu ke dalam. Bukan kedalaman dia tu dalam. Hodoh lah je. So longkang ni mesti pada permukaan. Tapi yang mempengaruhi dia ialah dasar dia. Dasar longkang. So depth ni merujuk kepada ketinggian dari atas ke dasar. Depth ni merujuk kepada ketinggian dari atas ke dasar. Dari atas ni ke dasar. Dia tak sama datum ni merujuk pada dari bawah ke atas ni. Daripada bawah datum ke dasar. Yang ni daripada top ke dasar, top ke dasar. Okey. So, itu beza dia. Ni merujuk pada ni. Maknanya dia semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lah. Yang ni ialah tenaga dia. Ni graf. Yang terakhir, ini adalah graf. Okey, ini pun graf.
di mana ini ialah nilai hash dia. Apabila ini tenaga aliran, apabila dia tambah je dengan hash ni memang dia berkadar langsung. Yang ni saya selalu sebut ke awak, tenaga tekanan dia berkadar langsung dengan hash. Okey, yang ni saya selalu sebut awak, maknanya dia 45 darjah lah. So apabila dia tambah dengan ni yang jadi nilai ni. Dan dia akan berkurang dan tenaga dia, kalau awak tengok tenaga dia ni akan bertambah ke tak? Tenaga dia bertambah apabila aliran ni makin cetek. Itu maksud dia. Apabila dia makin cetek lagi tenaga dia lagi besar lah. Sehingga pada satu titik, apabila dia makin dalam pun menyebabkan tenaga dia pun boleh bertambah juga. Ini apabila kita ambil kira faktor hash, iaitu pertambahan nilai hash. Maknanya nilai kedalaman longkang tadi. Hash ni merujuk pada Z. Yang ni pakai hash pun boleh juga. Sebab dia merujuk pada tekanan. EP ni ialah energy pressure, tenaga tekanan. EP, energy pressure. Yang ni ialah tenaga kinetik yang tidak ditambah dengan tekanan yang dihasilkan. Yang ni yang standardnya. So, kalau aliran tu dalam, tenaga dia rendah lah. Yalah sebab air banyak kan, tenaga dia untuk bergerak tu agak rendah. So, apabila dia makin cetek, aliran tu agak mungkin dia akan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Kan? Tapi kalau wujudnya pressure, contohnya aliran tsunami, ada pressure. Kan? Pressure disebabkan oleh pergerakan tektonik bumi tadi. Dia ada satu pressure, force, macam tsunami. Walaupun dengan kedalaman yang besar pun dia akan menghasilkan tenaga yang besar. Itu tsunami itu dia lain kes lah disebabkan ada pressure. Tapi yang normal tak ada pressure, dia macam inilah graf dia. Tapi kalau kita bagi dia pressure, dia akan menghasilkan lebih besar tenaga. Itu kes ni. Ini awak tak payah ingat lah. Dan kalau ditanya jawab lah. Tak payah hafal lah ni lah. Tak pernah keluar. Dah pukul 4. So ada apa-apa lagi nak tanya saya sebelum kita end live? Ada apa nak tanya? Dah 29 orang ramai dah keluar. 28. Dah 11 orang dah keluar. Dia dah tak ada pun belajar. Ada apa nak tanya? Hello? Ada je. Tak ada? Agak dah memang tak ada. Tapi memang ada lecturer ni dia jadi satu adat. Dia mesti bertanya. Ada nak tanya saya ke? Setiap kali saya mengajar mesti tanya. Tapi dah tahu dah memang takkan ada soalannya. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sajalah.